Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salawatullah wassalamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wal mujahidin. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمٍ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ أَمَّا بَعْدُ. يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati lagi saya kasihi warga Mahat Tahfiz Fatimah Az-Zahra Seri Gombak, tuan-tuan haji, puan-puan haja, para ustaz, alim ulama, sahabat-sahabat, para penonton daripada maya kita, semoga diberikan keberkatan pada hari Jumaat penghulu kepada sekalian hari. Mudah-mudahan Allah cucuri rahmat dia yang melimpah-limpah, khususnya kita yang duduk dalam bulan Rejab, di antara bulan-bulan yang disebutkan sebagai bulan haram di dalam Al-Quran, di mana kebaktian di dalamnya juga sama macam maksiat yang dilakukan. Kalau maksiat yang dilakukan di dalamnya itu satu perkara yang besar, maka begitulah ketaatan kalau kita lakukan juga akan diganjari dengan ganjaran yang sebaiknya. Dan insya-Allah pada petang yang berbahagia ini kita nak mula dengan kitab Tazkiyatun Nafs. Tazkiyatun Nafs, ini kitab dia. Tazkiyatun Nafs. Kitab Tazkiyatun Nafs ini ditulis oleh Syekh Ahmad, Syekh Ahmad Farid, yang mana bila kita menceritakan tentang Tazkiyatun Nafs, maka perbincangan kita akan merujuk kepada persoalan-persoalan hati. Dan apabila membincangkan persoalan hati, ia merupakan salah satu daripada wazifah ataupun tanggungjawab kerja buat Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Sebab itu bila kita rujuk kepada beberapa ayat Al-Quran, antaranya surah yang saya bacakan tadi, surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebut huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Di sini disebutkan perkataan tazkiyah. Kalau kita rujuk kepada Quran, mana ustaz perkataan tasawuf? Perkataan ta-sad wafa, tasawuf memang tidak disebutkan, tetapi konsepnya itu disebutkan sebagai salah satu disiplin ilmu yang mana diletak dalam kerangka usuluddin. Perkataan usul itu perkara pokok dalam agama Allah yang tidak boleh lari di dalamnya, perkara-perkara akidah yang dipanggil tauhid, perkara-perkara yang melibatkan hukum iaitu dipanggil fiqh, dipanggil syariat, dan yang ketiga perkara yang melibatkan akhlak yang kita panggil tasawuf. Lalu bila kita lihat pada ayat ini, Allah mengirimkan seorang nabi di semenanjung tanah Arab. Pertama dia mengajar kita yatslu alaihim ayatihi, iaitu menyampaikan kepada manusia tentang konsep hidup, konsep hidup bertuhan. Konsep hidup bertuhan inilah sebagai pokok dalam kehidupan kita. Sebab itu bila mana turun ayat pertama atas muka bumi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat ini mengajar kepada kita asas kepada kehidupan kita, mengenal Tuhan dengan melihat asas penciptaan manusia daripada air mani yang berubah menjadi seketul darah yang dipanggil alaqah. Menariknya ayat yang pertama mencecah muka bumi ini menceritakan tentang embryologi, biologi, sains. Kita dah bincangkan dalam perhimpunan yang lepas bahawa asas agama Allah ini ialah religion of knowledge. Islam ni dia agama ilmu. Sebab itu Allah datangkan hujah supaya kita faham asas agama ini ialah ilmu.
Allah nak kita memahami agama ini dengan ilmu, beramal juga dengan ilmu, mempertahankan agama itu juga dengan ilmu, menyampaikan Islam itu dengan ilmu. Ini ialah asas yang kita kena faham. Allah tidak memaksa. Agama Islam bukan disebut and close your eyes and follow me. Tak. Bukan tutup mata ikut aku. Islam ni dia agama religious missionary, dia agama dakwah. Sebab tu Islam ni dia by nature boleh can be understood in a very simple way. Dia boleh dipahami dengan cara yang cukup mudah. Sebab itu asas ini yang dibenakan, bahawa Allah suruh tengok diri kita daripada sumber yang begitu hina, iaitu air mani. Bukan najis, air mani tak najis. Sumber yang hina, min ma'in mahin. Daripada sumber yang hina inilah maknanya asas penciptaan manusia, supaya manusia memahami hakikat penciptaan dia. Dia ialah sumber yang lemah, dia ialah hamba. Asas kehambaan inilah yang Allah jentik dan Allah ketuk minda dan iman kita supaya menjadi hamba, bahawa yaslu alaihim ayatihi. Kita bina kehidupan ini dengan keimanan kepada Allah, iaitu tauhid. Ini asas. Sebab itu baby bila dia lahir, dia celek-celek mata je, dia nampak alam. Maka dia kena kenal siapa yang menciptakan alam. Maka asas ini yang kita panggil ilmu tauhid. Lalu yang keduanya di sini, kita jumpa perkataan ayat wa yuzakkihim, membersihkan mereka. Perkataan yuzakkihim inilah marinya perkataan tazkiyah. Tazkiyah ni dalam Al-Quran, itulah maksudnya tasawuf. Itulah maksudnya tasawuf. Tazkiyah ini pembersihan, penjernihan. Sebab tu perkataan tasawuf itu diambil dari perkataan sofa. Sofa itu bersih, jernih, pure. Itulah yang dikatakan tazkiyatun nafs. Apabila kita dapat membersihkan diri kita daripada penyakit-penyakit hati. Penyakit hati ini terlalu banyak. Bukan maksud penyakit hati itu riak, sum'ah, ujub. Penyakit hati itu terlalu banyak. Bermula penyakit hati yang cukup besar yang dipanggil syirik. Syirik penyakit hati. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu satu kezaliman yang maha besar. Kenapa maha besar? Kita salah parking. Maknanya kita ni hamba, Allah tu hak sebagai Tuhan. Tiba-tiba hak Tuhan itu kita sekutukan, kita syarikatkan dengan benda lain. Sama ada pada zat dia, sama ada pada perbuatan dia, sama ada pada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dengan erti kata lain, Allah tu maha kuasa, maha kaya. Di sana ada satu kuasa, satu benda yang bukan saja lebih, sama kaya dengan Allah. Itu syirik lah. Perkataan syirik juga bukan maksud kita itu 100% tidak. Ada penyakit hati yang namanya waham, ada namanya syak, ada namanya yang dipanggil al-irtiyab. Al-irtiyab ni apa? Iaitu ragu-ragu dengan Islam. Sebab tu tauhid dia bukan macam matematik tambahan, bukan admit, bukan. Kalau matematik anak kita 99.9% anak kita dapat distinction, dapat A. Kalau syirik ada 0.01%, dalam akidah kita, tempat kita neraka Allah. Sebab itu tauhid sifat dia mestilah al-i'tiqaduz jazim. I'tiqad dia 100% solid, molid kepada Tuhan, tak boleh kurang walaupun 0.01%. Sebab itu kita kena faham ada penyakit-penyakit hati ini yang juga perlu dibersihkan. Dalam ayat ini menyebut wa yuzakkihim. Bukan saja kita nak bersihkan kita punya badan daripada apa dia? Kotoran, najis. Kedua, kita nak bersihkan anggota kita dari maksiat. Yang ketiga, indahnya Islam, tanggungjawab Rasulullah membersihkan hati manusia dari penyakit-penyakit yang namanya penyakit-penyakit hati yang tak terdetected oleh detektif. Macam mana tu? Yang tak terkesan oleh manusia. Sehingga Nabi menggambarkan seperti semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam, yang licin. Kamu takkan mendengar rayapan kaki semut tersebut, yang mana itulah yang duduk dalam hati umat manusia yang perlu dibersihkan.
Sebab tu pagi-pagi, petang-petang kita akan baca maksurat. Apa kita baca? Antara yang Nabi ajar. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul. Antara yang kita minta, penyakit yang dipanggil ijsun, tidak ada semangat hidup, inferiority complex, lemah jiwa, malas, bakhil, jubun, penakut. Semua ni penyakit hati. Jangan bila kita bincangkan tasawuf kita nampak sum'ah, ujub, riak saja. Inilah penyakit-penyakit yang perlu dibersihkan daripada hati kita. Ia menjadi asas. Sebab itu bila kita letakkan usuluddin, tauhid nombor 1. Sebab dia pancangan. Tauhid rosak, ibadah rosak. Apatah lagi tasawuf. Semua itu bersumberkan daripada apa dia? Tauhid. Sebab itu Allah sebut dalam surah apa tu? Surah Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Allah mengumpamakan, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad perumpamaan akidah keyakinan kalimah yang baik, kalimatut tayyibah, seperti pokok yang baik. Pokok yang baik itu akarnya jauh ke dalam tanah, pokoknya besar kerana terlalu besar, foundationnya kuat, wa far'uha fis sama', dan dahan-dahannya mencapai awan, tingginya pokok. Sebab itu bila pokok tu lama, hasil dia berbaloi. Kita ni kalau malas, tanamlah pokok sayur, 2-3 bulan dapat hasil, tapi kena rajin sikit, kena replanting balik, tanam balik. Kalau nak untung banyak, kita kena sabar menunggu. Tanamlah pokok kayu balak. Hasilnya sangat lumayan, tetapi masanya panjang. Tapi kalau malah lagi, jangan buat apa-apa. Biarlah kebun kita tu tumbuh lalang. Tapi yang kita takut, pepatah Melayu, tanam padi tumbuhnya lalang. Kalau padi kita tanam tumbuhnya lalang, tanam lalang confirm lalang. Nak sebutnya itulah perumpamaan yang Allah gambarkan pokok yang baik. Saya pergi ke Bukit Gantang, subhanallah. Singgah di Bukit Gantang, sahabat ajak singgah dekat kebun durian. Kebun dia masuk dalam kampung, habis kampung, habis kampung, jumpa kebun, jumpa kampung, habis kampung, sampai tak jumpa jalan. Pokok durian dia tinggi-tinggi, durian kampung. Bila kita tanya pakcik, saya tanya pakcik tu, pakcik, umur pokok ni berapa lama? Dia kata cantik, dia cara jawab dia, cara orang kampung menarik. Tapi orang-orang ni kadang-kadang dia punya bahasa, laras bahasa orang kampung ni menerujakan kita. Dia tanya dia, pakcik, berapa umur pokok ni? Dia kata, umur saya ustaz. Dia tak kata umur pokok, umur saya ustaz 68 tahun. Sekarang ni. Saya lahir pokok ni dah ada. Agak-agak berapa umurnya ustaz? Cantiknya orang lama kalau dia berfalsafah, subhanallah, menarik. Jadi pokok dia semakin besar, ini pancangan yang Allah sebutkan. Daripada akidah yang baik, dia menghasilkan ibadah yang baik. Sebab itu kalau ada syirik dalam hidup kita, ibadah kita kosong. Kalau orang hari ini dia sembah berhala 100 tahun, dia meninggal maghrib, asar dia peluk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia belum lagi mandi hadas besar, masuk Islam. Belum bersunat, belum tahu solat, Fatihah tak boleh baca, belum, tiba-tiba mati maghribnya. Orang ini bersih di sisi Allah. At-taibu minaz zambi kaman la dzamba lahu. Orang yang berbalik kepada bertaubat pada Allah seperti tak ada dosa, seperti bayi yang baru lahir walaupun sudah menyembah berhala 100 tahun. Nampak? Ada orang dia ni ibadahnya kuat, bukan hak wajib, hak sunat, solat sunat, puasa sunat, semua sunat dia buat. Dalam keadaan ada syirik dalam hatinya, orang ini tempatnya neraka. Nampak? Kesan dia cukup berbeza. Sebab tu asas ini yang perlu dibersihkan. Wa yuzakkihim. Sebab itu bila kita membincangkan tasawuf ni satu tema, satu maudhu', satu tajuk, memang dah disediakan sebagai asas agama. Kena ingat. Sebab tu perkataan tasawuf itu dia perkataan as-safa. Perkataan tasawuf itu perkataan as-safa.
Sebab tu kalau kita nak tengok tasawuf yang paling kemas sekali, paling hebat, siapa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Suratul Ahzab ayat berapa tu? 21. Sebab itu kalau kita nak tengok tauhid, macam mana cara pegang terbaik Rasulullah. Fiqh, cara pegang terbaik Rasulullah. Cara tasawuf yang terbaik Rasulullah. Sebab itu kita kena faham benda ini. Saya nak sebut asas dulu sebelum kita masuk kitab ini. Kemudian barulah Allah sebut dalam keadaan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Allah mengajarkan detail daripada agama. Allah mengajarkan detail daripada agama. Macam mana cara nak hidup atas muka bumi ini. Allah letakkan satu sistem yang dipanggil al-Islam. Sebab tu bila Allah sebut dalam surah Rum, Allah kata fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Allah suruh kita menghadapkan muka kita berpegang dengan Islam dalam apa jua keadaan sebagaimana diperintahkan oleh Allah sebagai syarat keimanan. Sebab tu dalam memahami Islam, dalam sepotong hadis ada riwayat nama dia Abu Amrin, ada riwayat kata Abu Amrah, nama dia Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, qul li fil Islam kalimah, beritahu aku kaulan, daripada Islam satu perkataan yang jami', yang mani', yang komprehensif. Bila engkau sebut saja aku boleh faham dah, dan aku tak perlu tanya orang lain. Cukup dengan apa yang kau sebutkan, aku pegang sampai bila-bila. Nabi memberi jawapan yang cukup ringkas, padat, mampat. Amantu billahi thumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian aku beristiqamah. Dan bila sebut perkataan ini, hidup kita ini Allah telah jadikan satu sistem. Sebab tu bila kita beriman, Allah sebut lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Kita bila belajar bahasa Arab, kita panggil adverb. Bahasa Arab panggil hal. Hal, alif lam, hal. Kan? Saya datang berjalan, masyian. Saya datang rakiban, menunggang. Kan? Macam mana keadaan dia datang? Berjalan. Macam mana? Menunggang. Macam mana keadaan kamu masuk Islam? Allah kata, udkhulu fi silmi, masuk dia kafatan, menyeluruh. Sebab tu Islam ini dia terdiri daripada dua komponen. Satu rukun Islam, satu hukum Islam. Dua komponen ini membentuk Islam. Sebab tu Islam itu, kalau kita rujuk bahawa Islam itu agama, dia tak berapa tepat. Kerana terjemah dia religion. Kita rujuk kepada Oxford Dictionary, religion is a particular system of belief in God or gods. Yang dikatakan religion itu satu sistem kepercayaan kepada Tuhan dan dewa-dewa, deities. Ada agama dewa sampai 1 juta, 200,000, 300,000. Tak hari lahir Tuhan-Tuhan, goddess baru bagi mereka. Adakah itu takrifan Islam? Tidak. Kalau Islam itu religion, Islam itu agama, terjemah bahasa Arab mim lam ta, millatun. Tapi Islam Allah sebut lakum dinukum waliyadin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan maliki yaumiddin. Lakum dinukum waliyadin. Perkataan ad-din itulah yang membentuk al-Islam. Islam ni bukan saja a way of life. Islam is a complete way of life. Satu cara hidup yang lengkap, yang melibatkan perkara-perkara yang bersifat zahir, bahkan batin yang kita nak bincangkan, tazkiyatun nafs, yang melibatkan tasawuf. Hati ini perlu bersih. Kita duduk belajar agama, nampak semua zahir sama, tapi ada yang datang kerana terpaksa, ada datang kerana buang masa, ada datang kerana Allah, ada datang kerana cinta kasih pada agama Allah. Sebab itu Allah memandang luar dan dalam. Sebab itu ada orang kata, ustaz, sembahyang tak khusyuk, buat apa solat? Kalau pakai tudung tak ikhlas, buat apa pakai tudung? Amboi, sedap dia cakap. Sedangkan istilahnya Allah memandang dua perkara, luar dan dalam. Zahirnya kena ikut syariat, hatinya mesti ada keikhlasan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bila mana kita sebut ad-din,
Dia satu benda yang mesti terdatang dari dua komponen, rukun Islam dan hukum Islam. Ada pun rukun Islam yang 5. Dia bermula dengan kalimah syahadah, kemudian solat hak wajib, solat hak sunat, kemudian puasa hak wajib, puasa hak sunat, zakat hak wajib, sedekah yang sunat, haji yang wajib, umrah yang sunat. 5 ketul dipanggil buniyal Islamu. Dipanggil dengan bina madhi, fi'il madhi majhul. Bunia, bukan bana, bunia, dibina. Maknanya Islam bukan 5 ketul. Islam dibina di atas 5 ketul. Faham sungguh-sungguh hadis Nabi, kena faham sungguh-sungguh macam mana kawaid, macam mana nahu, macam mana cara susun dia, supaya kita memahami Islam dengan pahaman yang komprehensif. Maknanya 5 ketul duduk di rukun Islam. Dia sebahagian dari Islam. Belum lagi Islam, barulah masuk hukum akidah. Akidahnya itu sah ataupun tidak. Dia mari hukum ibadah. Ibadahnya sah ataupun tidak. Dia mari hukum dengan apa dia? Keluarga Islam. Yang kita panggil apa? Al-ahwal asyakhsiyah, rumah tangga Islam. Dia mari dengan muamalat. Tu yang ada bank muamalat, ada bank munakahat. Tak ada. Kerana di situ ada ekonomi Islam. Kemudian mari manusia bila ramai, daripada seorang jadi dua, dua jadi ramai, rumah-rumah membentuk kampung masyarakat, manusia semakin ramai, rambut sama hitam, hati lain-lain, lain padang, lain belalang. Manusia ada yang merogol, manusia ada yang mencuri, ada yang membunuh. Di sana ada jinayat atau jinayah Islam. Mari pula negara, dia kena ada kenegaraan. Sebab itu kenegaraan mestilah disandarkan kepada asas. Dia sana ada negara, kedua ada pemimpin, ketiga ada rakyat, yang keempat dia ada dustur perlembagaan yang tertegak di atasnya negara yang pernah ditegakkan oleh Rasulullah. Dia kena ada fiqhud daulah. Di sana ada hukum lain. Hukum bila mati nak bagi macam mana harta, ada faraid. Di sana ada hukum akhlak, hukum tasawuf, hukum hati, yang mana kita duduk dalam rukun Islam, dan hukum Islam all together dia menjadi Islam. Sebab tu Islam dia cukup luar biasa, dia komprehensif, dia lengkap dalam mengatur hidup kita. Tu yang disebut wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Lalu Allah mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cara bagaimana untuk mengurus hidup diri, keluarga, masyarakat dan negara, zahir dan batin, dengan satu sistem yang dinamakan al-Islam. Subhanallah. Tu yang bila kita membincangkan perkara ini, ayat daripada surah Al-Jumu'ah, hari ni hari Jumaat, ayat kedua, kita jumpa perkataan wa yuzakkihim tazkiyah tu tadi. Begitu juga dengan surah Al-Baqarah, kita jumpa ayat ini 129 ayatnya. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Hujung tu wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Innaka antal azizul hakim. Allah juga menyebut bagaimana doa Nabi Allah Ibrahim. Wahai Allah, kau bangkitkanlah di kalangan manusia yang duduk di semenanjung tanah Arab ini seorang rasul, rasulan. Kerja dia apa? Kerja dia membacakan, menerangkan kepada manusia tentang konsep hidup yang kita ada pada hari ini. Apa pun kita kan, kita ini hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk mengabdi diri kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Nak sebutnya bahawa kita semua ialah hamba kepada Allah. Jadi senang hidup kita. Kenapa hamba? Kalau kita ni pekerja tak setuju dengan Allah, kita buat demonstrasi. Kalau kita pekerja tak setuju dengan majikan, letak jawatan. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali, bagaimana manusia boleh menderhaka kepada Allah sedangkan dia masuk dan keluar sebanyak 2 kali daripada tempat yang hina, iaitu rahim ibunya. Sebab tu ayat bila turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat ini menyindir kita. Sebab tu bila kita kenal diri, kita tak sombong pada Allah. Nak sombong macam mana? Asal usul kita air mani jatuh ke tanah, ayam tak patuk, itik tak sudu. Tapi sifat manusia Allah kata, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu kata Allah, dia akan menderhaka. Bila? Ar-ra'ahu istaghna.
Bila rasa diri dah kuat, badan dah sado, perut dia 6 ke 8, 6 pack, berketul-ketul, badan Undertaker, badan dah macam The Rock, dia dah sombong pada Allah. Lalu ketika itu dia lupa asal usul. Bila kita lupa asal usul, kita payah. Sebab tu hidup kita ni, dulu masa tak boleh balik kampung, tak nak balik kampung. Bila PKP semua pakat nak balik kampung. Dah lah bawa COVID-19 ke kampung. Mak tak pasal-pasal masuk hospital, ayah masuk hospital sebab anak bawa wabak. Kan? Sebab sifat manusia balik kampung ni merupakan fitrah dia. Dia dah jadi hebat, kerja dekat hulu Washington DC. Tapi bila hari raya terkenang kampung dekat hulu Gua Musang, menangis dia. Walaupun nak balik kampung dia, lalu sungai, keluar sungai, masuk hutan, keluar hutan, bila kenang kampung, menangis dia. Ini fitrah. Sebab tu Nabi bila berhijrah, Nabi bergerak ke Madinah, Nabi paling tengok Mekah, paling. Sebab itu dalam kitab sirah disebut, Nabi kata, ya Makkah, lau kanu ahluki ma akhrajuni minki makharajtuki. Wahai Mekah, kalaulah penduduk engkau ni, wahai Mekah, tak menghambat aku tak keluar. Sayangnya pada Mekah, Bilal bin Rabah sampai ke Madinah, demam berminggu-minggu. Kita tahu Bilal dekat Mekah, duduk kandang kuda, duduk kandang unta, bukan ada kekayaan, bukan ada sebarang harta benda. Dia hamba, tetapi sayang pada Mekah, dia menangis sampai demam. Ini sifat manusia. Sebab tu bila cuti tengok orang balik kampung, jam. Ada sampai 1 hari lebih balik Kelantan, balik Terengganu. Untuk buat apa balik? Tolong mak ayah bakal lemang ke? Balik dah penat-penat 2-3 hari, sampai rumah isap rokok ya. Nak sebutnya apa? Semangat balik kampung. Sebab tu orang kalau tak nak balik kampung akhirat, dia bukan something wrong, tapi so many things are going wrong. Ada benda banyak yang tak kena dalam hati dan jiwanya. Kerana apa? Dia tak nak balik kampung yang namanya kampung kita ialah syurga, iaitu akhirat. Sebab tu kita nak membetulkan kita punya cara hidup kita, lalu mesti ditentukan oleh Allah dalam menentukan cara hidup kita. Begitu juga dengan surah Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Maknanya 3 ayat Al-Baqarah 129, 151 dan surah Al-Jumu'ah yang kedua jelas pada kita bahawa yang dikatakan tazkiyatun nafs, yang dikatakan tasawuf, membersihkan hati, jiwa, raga kita dari penyakit-penyakit hati, semua itu merupakan sebahagian daripada tanggungjawab, wazifah Allah kirimkan Rasulnya kepada umatnya dalam keadaan kita ni sebagai hamba, kita ni ahli ibadah. Perlu dibersihkan hatinya selalu, perlu diperbaharui. Kita panggil apa? Refresh. Kita tajdid. Sebab kita ni, hati ni tempat pandangan Allah. Bila kita balik besok, yaumala yang fa'u malun wala banun. Allah tak pandang harta kamu, Allah tak pandang anak keturunan kamu, illa man atallaha biqalbin salim. Mereka orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Hati tempat pandangan Allah. Ingat, hati tempat pandangan Allah. Yang memandang itu Allah. Kita kena cuci selalu, kena polish selalu, kena bersih selalu. Tak kalah hati kita tergamak, hati kita dipandang oleh Allah dalam keadaan yang kotor. InsyaAllah pada permulaan ni, perkembangan kita nak bincang iaitu mengenal kondisi ataupun condition dan juga pembagian hati, insyaAllah. Tak apa, akan datang kita ada kitab lah. Ada kitab insyaAllah. Cuma Jumaat depan saya tak ada. Jumaat lepas-lepas tu insyaAllah boleh. Jumaat depan saya ada outstation, tak dapat. Boleh nak live kat mana-mana dalam kereta, tapi kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Dalam keadaan highway ni, kadang-kadang coverage ada, tak ada. Jadi tak berapa cantik. Saya maklumkan awal lah untuk minggu depan hari Jumaat. Minggu depan, minggu keempat, tak boleh. Hati ni ibarat seorang raja, cantik dia punya ibarah dia, yang mengatur bala tentera. Ia memberi perintah dan juga berbuat sesuka hati. Sebab tu dia raja ini sebagai pemimpin. Pemimpin ni satu anugerah daripada Allah.
Tak semua orang lahir raja. Ada Nabi yang raja, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ada Nabi yang miskin, Nabi Isa. Ada Nabi yang sakit, Nabi Ayub. Ada Nabi yang kuat, Nabi Daud juga dia kuat, Allahumma layyin qalbahu kama layantal hadida li Daud alaihi salam. Cara nak lembutkan hati anak antaranya doa Nabi Allah Daud, lembutkan besi, Jadi dalam keadaan ada Nabi yang raja, Nabi yang sakit, Nabi yang kuat, Nabi yang susah, semua pakat-pakat standard dia satu, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah kelebihan raja? Raja ini kelebihan dia ialah dia pemimpin. Pemimpin ini benda yang privilege dia sangat besar. Sangat besar. Sebab itu dia ni kalau dia beriman, nilai dia terlalu besar. 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah di hari dekat mana? Yauma la dhilla illa dhillu. Pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan arasy Allah. 7 golongan. Pertama sekali Nabi sebut imamun adil. Imam yang adil. Dalam keadaan dia ada kuasa, tiba-tiba adil. Bukan senang. Sebab tu bila membincangkan tentang zuhud, Ustaz dia zuhud, Ustaz kenapa? Jubah dia ada 5 tampal. Itu duit tak ada. Zuhud ini perbuatan hati. Zuhud ini orang yang telah dibentangkan kepadanya harta. Tiba-tiba harta yang dia boleh gunakan pada jalan yang harus. Dia boleh buat istana besar, tiba-tiba rumah dia kecil ya. Dia boleh membeli kereta yang macam-macam mahal, tiba-tiba kereta dia asal boleh jalan saja. Dan selebihnya yang halal dan harus itu untuk Islam, untuk orang lain. Ada orang pergi Mekah, subhanallah, rezeki dia, orang kaya. Dia ambil package 250,000. Dia pergi 4 orang, 1 juta. 1 juta. Kaya. Sebab tu orang kaya duduk dekat Mina ke dekat Arafah tak terasa. Orang duduk dekat kapet je lah, bawah dia katil. Orang kipas, dia aircon. Orang nasi bungkus, dia buffet. Hujung kemah, sini sampai sana kambing lebih banyak daripada orang. Jangan buat pasal. Dia bagi kawan saya tu, dia hadiahkan tasbih mahal. Kawan saya cakap apa? Aku nak zikir pun tak berani, takut putus. Jangan tasbih yang mahal tu ribu-riban, puluh ribu. Kaya. Ada orang dia tanya, Ustaz, boleh tak saya datang tiap-tiap bulan selain pada bulan haji, saya datang untuk umrah? Boleh. Fiqahnya boleh. Tapi tasawufnya, dia yang dah pergi tu, dia tengok adik-beradik yang susah, belum pernah pergi haji, belum pernah sampai Mekah. Orang ni dia hantar ke sana. Dia pergi masjid, dia pergi surau tempat dia tengok ada orang-orang susah, tapi orang yang soleh, duit tak berapa cukup, selalu pergi masjid, dia ambil orang ni, dia hantar pergi Mekah. Itu lebih tasawufnya, lebih zuhud. Faham? Bukan zuhud ni orang yang tak diberikan harta. Zuhud ini perbuatan hati. Dia berikan harta tidak menyebabkan dia itu lari daripada mengingati Allah. Dia lebih sayang Allah daripada hartanya. Harta di hujung-hujung jarinya sahaja. Bagi dia tak ada benda yang lebih pun special. Tetapi bagi orang, bagi sekolah, bagi mahat tahfiz, bagi pondok, bagi masjid, bagi surau, untuk pembangunan Islam, dia ke depan. Saya pernah banyak saya jumpa orang macam ni. Subhanallah. Saya beli tanah 9 ekar. Subhanallah. Yang jual tanah saya ni antaranya, yang saya beli ni bukan orang kaya. Rumah dia pun susah. Tapi jiwa dia kaya. Sampai nak sign ni ke pejabat tanah, saya cakap, Haji tahu tak Haji? Haji rugi Haji jual tanah kat saya. Dahlah harga bawah harga pasaran. Apa jawab dia? Tengok orang yang zuhud. Allahu Akbar. Zuhud tak ada dalam kitab, sahabat-sahabat. Zuhud kat sini. Kitab ni sebagai cerita saja. Kita ambil pengalaman orang, Rasulullah, sahabat, salafus salih. Tapi zuhud di sini.
Zuhud bukan mesti ada pada ustaz-ustaz asatizah. Orang kampung, orang biasa, jawapan dia, banyak-banyak tanah kat Ulu Bernam ni, ustaz pilih tanah saya untuk buat madrasah. Di mana ruginya saya, ustaz? Tengok, subhanallah. Saya pernah jumpa orang, macam-macam orang. Kita pergi rumah, ada seorang tok guru orang Kedah, tak nak sebut namanya, subhanallah. Dia pun susah, pada zahir saya dia susah. Tapi dia kaya rupanya. Dia kaya. Rumah dia, subhanallah. Tapi bila sekali sebut, tok guru, saya nak buat madrasah ni, nak buat pondok ni, dia bagi saya plastik warna hijau, buruk je plastik. Nak balik tu, saya minta doa dia, bukan saya minta duit dia. Saya letak dalam kereta, saya pun lupa dah 3 hari. Dalam kereta ada plastik warna hijau. Bila saya buka, subhanallah, RM15,000. RM15,000. Inilah zuhud. Dia kata apa? Saya nak rasa bahagian saya. Kita mengajar orang bersedekah, kita tak sedekah. Dan saya dengar cerita pasal dia sedekah dah lama dah. Saya RM15,000 biasa je. Dia pernah infak, ada sahabat sebut, sahabat tu yang bawa duit pergi ke pondok Thailand, RM82,000 dalam plastik. Setakat RM30,000 tu biasa. Macam rumah dia ada ATM machine tau. Ada orang simpan cash macam tu. Saya tak heran duit dia. Yang saya pelik, inilah yang dipanggil penghayatan kepada istilah-istilah itu hidup. Sebab tu bila kita tengok sahabat Nabi, seolah-olah kita tengok malaikat yang berjalan. Malaikat yang berjalan di atas muka bumi. Sebab tu Rasulullah bila ditanya oleh Aisyah, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Kana khuluquhul Quran. Ditanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, macam mana akhlak Rasulullah? Lalu Siti Aisyah radhiyallahu anha kata, isteri dia cakap, kalau kita dah kahwin ni, kalau orang tanya isteri kita tentang kita, agak-agak berani tak? Yam, macam mana isteri hang, suami hang? Panjang tu bahaya tu. Panjang tu bahaya. Suami aku panjang akunya berapa harakat tu? Kan? Nak sebutnya apa? Nak sebutnya isteri Rasulullah sebut kana khuluquhul Quran. Apa maksud dia? Akhlak Nabi tu Quran. Baca Quran nampak Rasulullah, tengok Rasulullah nampak Quran. Al-Quranu yamshi alal ard. Quran yang berjalan di atas muka bumi. Sebab tu kadang-kadang kita tengok sahabat-sahabat Nabi, bab tawakal tengok fulan, bab sedekah Nabi sebut, bab berjuang. Kita seolah-olah kita membaca sejarah yang ditulis di atas tinta emas. Allahu Akbar. Sebab itu kita lihat zuhudnya pada si fulan, pada penghayatan hidupnya. Allahu Akbar. Subhanallah. Kalau kita nak cerita satu persatu, tak mampu kita nak lafazkan dengan lidah yang tidak bertulang. Dan sebab itu orang yang Allah berikan kepadanya kekuasaan, tiba-tiba dia beriman pada Allah, orang ini duduk dalam golongan yang pertama mendapat perlindungan arasy Allah, raja, iaitu imam yang adil, pemimpin yang adil. Tak kira nama dia raja, khalifah, sultan, apa saja, al-imamun adil, imamun adil, imam yang adil, duduk di bawah lindungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang yang adil hidup dia ni, kalau kita tengok penghujung hidup dia itu dengan sad ending. Sad ending. Semalam saya baca kitab Al-Khulafa Ar-Rashidun, Bainal Istikhlaf wal Istishhad, ditulis oleh Dr. Abdul Fattah As-Saleh Abdul Fattah Al-Khalidi. Bila kita baca tentang bagaimana fitnah yang berlaku pada khalifah yang 4, menangis kita. Kita dengar cerita Sayyidina Abu Bakar mati, meninggal sebab sakit. Tapi sahabat-sahabat jangan lupa ni, 6 Hijrah Rasulullah diracun.
oleh seorang wanita Yahudi bernama Zainab dekat Khaybar. Sahabat bernama Bishr, Bara' bin Bishr, meninggal on the spot. Nabi makan, kecap sikit. Kambing tu daging bercakap, "Ya Rasulullah, la takulni fa inni masmumun." Wahai Rasulullah, jangan kamu makan, aku beracun. Nabi buang. Sejak daripada itu Rasulullah sakit. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 tahun Nabi wafat. 11 Hijrah. Buka kitab-kitab sirah, cuba tengok ucapan Rasulullah sebelum dia wafat. Dia kata, "Ya Aisyah, maziltu ajidu ala mat'am alladhi akaltu bi Khaybar." Wahai Rasulullah, aku masih terasa lagi racun yang aku makan kat Khaybar. Hari ini racun itu sudah merebak masuk ke dalam seluruh sendi-sendi aku. Hari ini aku akan mati. Allahu Akbar. Dan Sayyidina Abu Bakar juga makan sikit. Sebab tu kata At-Tabari dalam sirah At-Tabari disebut, dia mengatakan Abu Bakar meninggal sebab apa? Racun yang dimakan kat Khaybar. Lepas Rasul wafat 11 Hijrah, kemudian dia pula 13 Hijrah. Sayyidina Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu', 6 tusukan. Sayyidina Osman dibunuh oleh pemberontak yang terpengaruh dengan agenda Abdullah bin Sabah yang datang daripada Kufah, Basrah dan juga Mesir. Sayyidina Ali juga dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam ataupun Maljam. Nak sebutnya yang kita kata dalam kita solat tarawih kita sebut Al-Khalifatu Awal, Al-Khalifatu Sani, Al-Khalifatu Sali war Rabi', keempat-empat mati dibunuh. Nak sebutnya bukan senang nak menguruskan rakyat. Sebab tu imam yang adil itu memerintah rakyat, negara, bukan imam solat. Sebab tu disebut kat sini hati ibarat seorang raja yang mengatur bala tentera. Ini buka-buka nak cerita tentang apa dia, bagaimana pengurusan, manage. Sebab tu perkataan sasa ya susu siasatan, iaitu macam mana mengurus manusia itu merupakan satu art, satu seni, satu fun, satu funun dalam Islam yang mana besar dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Dan ia memberi perintah dan berbuat sesuka hati. Cuma bezanya kalau dia taat, subhanallah, luar biasa dah, luar biasa. Sebab tu bila orang kata sistem beraja tidak bagus, ada orang katalah, adakah betul begitu? Tidak. Kita pergi Brunei, Sultan Brunei, sebelah istana dia ada Mahat Tahfiz, Sultan punya. Saya pergi dah. Saya sebut sebab saya dah pergi dah. Saya dapat talimat daripada pegawai khas dia, daripada Kementerian Agama dan Adat Istiadat. Dia ada tahfiz dia. Tahfiz dia subhanallah, ada seorang pelajar Malaysia saja, seorang. Baju ada orang basuh, siap iron, siap. Makan baca bismillah je. Sultan Brunei ni dia azan, dia jadi imam untuk keluarga dia tau. Kita datang makan, dia senduk nasi. Yang senduk ni Sultan Brunei, bukan ketua kampung, penghulu Semerah Padi, bukan. Nak sebutnya apa dia? Brunei kalau sahabat-sahabat pergi macam Malaysia dah, ada pasar malam, ada orang Cina jual kuih tak pakai tudung, ada. Tetapi bila sultan itu dia minat pada agama, subhanallah, tak ada timbul isu-isu mak rempit, tak ada timbul. Isu-isu lepak supermarket, shopping mall, tak ada. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan bila kita tanya kepada kementerian dia tentang hudud di sana tak ada lagi. Qisas tak ada. Baru setakat ta'zir je, cerita orang tak pakai tudung, bagi kaunseling, macam tu je. Subhanallah. Tapi itulah nilai seorang raja. Nampak tak? Seorang raja. Sebab tu kita kena letakkan faham elok-elok macam mana manusia yang diberikan kepada mereka privilege, tiba-tiba mereka itu merendah diri, tawaduk kepada Allah. Orangnya sangat kasih pada rakyat. Subhanallah. Ini antara nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai rakyat bila dapat pemimpin yang baik. Lalu mereka akan lurus atau menyeleweng itu kerana mengikuti keinginannya.
baik yang diperintahkan maupun yang dilarang. Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat boleh ya, salahal jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wahyal qalbu. Jadi dalam hal ini Nabi bawakan sepotong hadis menceritakan tentang hati kita. Sebab hati ini kalau kita sebut secara fizikalnya, yang orang buat love tu ada love besar macam ni, macam-macam istilah sekarang kan, BFF, best friend forever. Besar macam ni, kecil sikit macam ni, besar lagi macam ni. Kan? Anak saya macam ni. Nak duit lah tu, aku tahulah. Habis. Kalau kita bagi duit, ada bagi besar sikit. Dia macam ni. Dia kalau dia cakap, ayah saya, dia cakap Korea tu, ada benda lah tu. Nak sebutnya apa? Nak sebutnya yang kita katakan bentuk itu, itulah yang dipanggil qalbun bahasa Arab. Yang kita kata hati bahasa Melayu itu sebenarnya qalbun. Dipanggil sonubari bahasa Arab. Sonubari ni pokok apa? Pokok pain. Buah pain macam mana pokok buah pain? Kan macam tu. Itulah sonubari. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu, yang kita katakan qalbun itu, fizikalnya itulah dia. Tetapi bukan nilai fizikal yang Allah nak letak situ. Sebab itu, kalau orang yang tak beriman, cuba belah dada dia. Tengok jantung itu. Jantung itulah qalbun sebenarnya. Jantung qalbun jantung. Hati yang kita, hati ayam yang goreng tu. Cuma kita salah parking. Yang sebenarnya, jantung itulah qalbun. Yang mana kalau kita belah, merah saja. Tak nampak apa ustaz kat situ dosa. Sebab apa yang nak disebutkan di sini, kita nak isi rohani apakah kat sini? Yang belah kiri ni. Sebab tu bila kita rasa sakit, rasa cemas belah kiri. Heart attack belah kiri. Buat bypass tu kat jantung ni belah kiri. Rasa sempit. Jantung itulah sebenarnya letaknya at-taqwa hahuna. Takwa di situ. Maksud yang diletak situ ialah unsur rohaninya. Unsur rohaninya. Letak ikhlas. Sebab tu tak boleh kita timbang. Ada orang minta kerja, ikhlas saya 1 kilo ada. Kenapa kita rujuk kepada qualification dia, kelulusan dia? Sebab benda yang boleh kita nilai, oh dia diploma, dia degree, dia master, dia PhD holder, dan kita boleh tengok pula dia punya bidang dia. Kan? Bidang dia. Kan? Tiba-tiba dalam keadaan kita nak nilai benda yang bernilai abstrak, tak boleh. Macam ikhlas. Ikhlas tak boleh timbang. Tetapi ikhlas boleh dilihat dalam zahirnya. Dapat lihat kesungguhannya, ketekunan dia, tak mudah pecah hati, tak fragile. Orang yang tak berkira-kira. Boleh dilihat dalam persembahan dia. Tapi tak boleh kita ukur. Yang kedua, ikhlas can be gained. Dia benda yang attainable, boleh kita capai dengan melalui ilmu, melalui latihan-latihan proses. Kan? Dia boleh bawa di samping ilmu, solat, Quran, zikir, tasbih, puasa. Dia membentuk jiwa. Sebab tu dia mari dengan latihan-latihan. Tu yang marinya tarekah. Tarekah tu tarekat. Cuma tarekat itu ada yang betul sampai kepada Rasulullah, ada yang tak betul, yang menyeleweng. Sebab tu tasawuf terbagi dua. Satu tasawuf yang sunni, merujuk kepada Quran hadis Nabi, balik kepada susur galurnya kepada Rasulullah SAW. Satu yang tasawuf falsafi, yang falsafah, masuk unsur-unsur yang sesat, pantheism, wahdatul syuhud, wahdatul wujud. Pernah dalam sejarah kita umat Islam ada juga tok-tok guru tasawuf yang dihukum bunuh. Sahrawadi al-Maqtul, Al-Halaj, yang dihukum bunuh oleh pemerintah. Kerana apa? Bila kita dah main benda-benda dalam yang merosakkan zahir, bahaya. Dia mula berkata, Annallah, aku Allah. Allah fi jaibi, Allah dalam koci aku. Ada berat ni. Sebab tasawuf tidak boleh bertentangan dengan syariat. Dan syariat juga mesti bersandarkan kepada tauhid. Tak boleh benda ni terpisah.
dengan apa dibawa oleh Rasulullah. Kalau di Pakistan ada satu kumpulan yang dipanggil Beralui. Macam-macam ada Beralui-nya, kalau kita pergi masjid dia, kubah dia warna hijau. Dia pakai serban warna hijau. Jenis suka berzikir dekat kubur lah. Ada satu tempat di Islamabad, nama dia Bara Imam. Bara maksudnya besar lah, imam tu imam, macam leader lah. Bara Imam. Saya pergi jauh, jalan kaki dekat 2 jam. Orang kata dekat kubur dia itu keluar cahaya. Saya pergi, bukan cahaya keluar, api. Dia bakar kayu-kayu, jadi sentiasa api tu hidup. Dia refill lah, dia reload kayu kan. Itu bukan cahaya, itu api. Jadi kubur dia panjang lah, macam lagi dinding ni ke dinding sana. Orang dia kecil je. Jadi orang ni dia bertapa kat atas 14 tahun. Kat atas, dia meninggal, pengikut dia bawa turun kat bawah, buat kubur besar. Kita kalau mati, orang buat kubur kita 15 meter pun jadi hebat kan. Padahal saya kecil ni ya kan. Jadi kalau kita naik atas tempat bertapa dia tu, gua kan, saya just nak tengok lah, ini pengalaman dia. Lepas tu dia ada storyteller kat atas, dia akan ceritalah siapa lah imam besar ni, Imam Bara Imam. So saya tanya dia, sebenarnya siapa sebenar dia ni? Oh, dia kata dia Bohod Bara Bardabash kata dia, Bohod Acah Admi. Dia ni bertapa dekat atas 14 tahun. Saya tanya dia, 14 tahun bertapa dalam gua, berapa kali tak solat Jumaat? Dia tergaru-garu. Dia pening kepala. Bolehkah kita nak bertasawuf, kita meninggalkan syariat? Mana boleh? Rasulullah berkahwin, Rasulullah dia tidur, Rasulullah dia berumah tangga, Rasulullah puasa dia buka. Golongan-golongan macam ini zaman Nabi dah ada dah. Benda ni benda manusia. Kalau dia salah uruskan, dia rosak. Sahabat seorang dia kata, aku ni puasa tak nak buka. Oh, hebat dia. Nabi pun buka. Aku ni aku bangun malam aku sembahyang tak nak tidur. Seorang lagi kata, aku tak nak kahwin. Korang-korang bila tak kahwin tu acah-acah suci murni lah kan. Jadi dalam keadaan itu Nabi kata, antumul ladzi qultum kadza wa kadza, kamu ni kan orang yang mengatakan itu dan ini. Wa ana atqakum, aku yang paling bertakwa di kalangan kamu. Aku rasul, aku puasa, aku buka, aku bangun malam, aku tidur, aku berkahwin. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, pada siapa yang tak nak ikut sunnahku, bukan dari kalangan aku. Sebab tu sahabat-sahabat, kita kena faham, tak boleh di antara tasawuf bercanggah dengan fiqh, syariat bercanggah dengan tauhid. Dia seimbang. Sebab tu saya kata tadi, nak tengok tasawuf paling ideal siapa? Rasulullah lah kan? Macam mana cara ibadahnya, cara mana jihadnya, berjuangnya kan? Rasulullah SAW diikuti oleh sahabat dia. Sebab tu benda-benda macam ni. Jadi ajaran-ajaran ini kalau dia tidak bersandarkan kepada sumber yang betul, dia jadi falsafah. Tu dia dipanggil falsafi. Okey. Saya ustaz ada ajaran sesat dulu deh. Sebab tu saya orang muda kan, dia suka sangat kan. Nampak teruja sikit habis lah. Kan? Ustaz tengok tok guru saya tu, dia main ayam serama kan. Dia main ayam. Tapi ustaz masuk waktu je naik rumah, dia sembahyang kat Mekah. Ini betul terjadi ni. Saya tanya anak murid dia, Zuhur kat sini, dia naik rumah, dia solat Zuhur. Dia ikut mana? Mekah belum masuk waktu, beza 5 jam. Punyalah jahil sampai tahap tu pun boleh ikut. Sebab ni berbahaya. Sebab itu pentingnya ilmu. Sebab itu dalam hal ini yang kita nak sebut itu ialah bagaimana Rasulullah SAW menceritakan tentang ini sebagai HQ kita, hati. Sebab tu bila yang ni baik, kata Rasulullah, maka baik seluruh anggota. Nampak? HQ dia cara memberi arahan raja tu kepada askar dia dengan arahan yang baik, baiklah. Kalau dia bagi arahan tak baiklah. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali, kalau nak tahu orang tu hati dia macam mana, tengok zahir dia.
Tengok percakapan dia. Okay? Kita balik dah, kita muhasabah diri kita balik. Masing-masing ada Facebook TikTok ada TikTok. Haram TikTok haram Saya ada TikTok. Ustaz Zuki ada TikTok. Kita kalau tak masuk TikTok habis orang remaja ni pagi-pagi. I was a Muslim. Past tense tu. Kan? But I thought Islam is banyaklah dia. Now I've changed my religion. Dia declare lah aku somebody, aku dah keluar Islam. Benda ni banyak dekat dalam media sosial, Twitter. Berbahaya. Sebab orang muda dia tak pergi kuliah. Dia dalam wire semua. Bahaya. Ada community Malaysian atheist, proud become murtad, and warung atheist, nama Muhammad, Kasim, Ahmad dan sebagainya. Tak bahaya Tiba-tiba kita kata tak boleh. Kita yang uruskan dia. Kita tengok Facebook kita, cuba kita muhasabah. Tulisan kita, post kita tu agak-agaknya baik tak? Tengok kita punya kita share, kita post, agak-agak konten dia bagus tak? Agak-agak tembak orang tak? Agak-agak menyakitkan hati orang tak? Agak-agak orang baca mati syahid tak? Kalau macam tu cara kita nilai kita, itulah hati kita. Hati kita. Sebab kita tengok orang tu jahat, sebab apa? Sebab hati kita melihat dia dengan pandangan yang jahat. Jahat dia sebab kita. Sebab tu contoh macam fitnah ni, sifat orang beriman bukan kerja dia menyiasat dah. Kalau boleh nak tutup aib-aib orang tu. Tengok Rasulullah datang Ma'is bin Malik berzina. Dia dah kahwin berzina. Berzina bila dah kahwin apa? Farjumuhuma, rejam sampai mati. Bukan rejam dengan apa balik. Bukan rejam dengan cucuk kodok. Balik rejam dengan batu, matilah. Ma'is jumpa Rasulullah seorang rasul. Dia tahu yang datang siapa. Rasulullah ni dia tengok orang dia tahu dah. Kenapa hadis-hadis sahih? Pernah jumpa hadis-hadis sahih? Mari seorang kata Rasulullah amalan terbaik berbakti ibu bapa. Mari seorang amalan terbaik Nabi kata pergi jihad. Apa amalan terbaik Rasulullah? Nabi kata solat awal waktu. Kenapa hadis yang sahih semua ni jawapan berbeza? Nabi jawab dengan psikologi. Yang tanya ni apa dia? Dengan mak ayah dia kurang ajar. Yang tanya tadi malas berjihad. Yang tanya tadi selalu solat lambat-lambat. Yang tanya tadi malas bersedekah. Nabi suruh bersedekah. Nabi bagi tu mengikut apa dia? Orang yang tanya. Tu yang Nabi kata kalimun nasa ala qadri uqulihim. Cakap dengan orang tu mengikut kadar kefahaman dia. Kadang-kadang kita kan duduk KL, kita pun balik kampung, kita penceramah orang kampung. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, Bursa Saham Kuala Lumpur ditutup teguh, dibuka bercampur-campur. Orang kampung tengok tadi Isra' Mi'raj, ni Bursa Saham, air betul campur pula. Pening orang kampung. Kan? Kerana kita tak pandai menilai orang. Sebab tu kita sebagai guru saya nak sebut, pedagogi ni memang saya ambil master saya pedagogi. Dalam master education saya buat pedagogi Islam. Kita buat kajian tentang andragogi, pedagogi, and kita psikologi kanak-kanak, pelajar, dewasa, universiti, kita buat kajian. Kadang-kadang kita sebagai guru ni kita take for granted. Kita masuk kelas A, mengajar simple-simple, budak dapat A. Kita kata kita pandai. Kita masuk kelas berujung, kita mengajar cara, metod yang sama mengajar kelas A, budak tak faham, tak lulus, kita kata budak bodoh. Sebenarnya guru yang tak cerdik, macam mana psikologi dia tackle pelajar sehingga dia boleh menerima 1+1=2, dia juga boleh menerima 1+1=2. Yang berbeza ialah kita punya approach, metodologi kita. Sebab tu bila kita membincangkan education, tak boleh lagi pada teaching and learning, pengajaran dan pembelajaran. Sebab tu Rasulullah ni, dia tengok orang, dia tahu dah orang tu. Kita nak sebut psikologi, nak ambil apa? Vygotsky. Kita nak apa? Abraham Maslow. Rasulullah paling canggih sekali.
Tapi Rasulullah SAW bila datang Ma'is bin Malik, saya nak sebutnya betapa kita ni menjadi manusia yang beriman. Jaga mulut, jaga fikir, jaga perbuatan kita. Ma'is kata, ya Rasulullah tahirni. Hadis panjang. Maksud dia apa? Bersihkan aku. Dibahas dalam tafsir surah An-Nur. Az-zaniatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Bila turun ayat 6 Hijrah tentang berzina, ayat pada yang belum berkahwin, perempuan dan laki-laki, dan dikaitkan dengan hadis bagi yang dah kahwin. Belum kahwin sebat 100 kali sebatan, yang dah kahwin direjam sampai mati. Nabi kata, mimma utahiruka, nak bersih kamu daripada apa? Dia kata, aku dah berzina. Ada tak soalan Nabi? Dengan siapa ada? Kita ni bila datang seorang, Ustaz, saya ni berzina dah Ustaz. Agak-agak soalan kita pertama. Dengan siapa? Sebab ada orang berzina dengan pokok getah. Tak ada, dia mesti ada sparring partner dia. Nabi tanya tak dengan siapa? Nabi tak tanya. Nabi kata apa? Irji', balik. Sebab zina hanya mampu dibuktikan dengan dua keadaan saja. Pertama, takrir, yang berzina mengaku berzina. Maknanya kes Ma'is ni dah masuk dalam kategori pertama. Nabi kata balik. Yang kedua, arba'atu syuhada, 4 saksi. Sekarang ni orang tak nampak, dia mengaku berzina. Nabi kata irja', balik, datang lagi. Ya Rasulullah tahirni. Maksud tahir ni dalam kefahaman hadis ini, ya Rasulullah uqtulni, bunuh aku. Sebab dah kahwin, hukum dia rejam mati, bunuh. Datang lagi kali kedua, ketiga, ya Rasulullah tahirni. Nabi kata irja'. Kali keempat, datang lagi, tahirni, irja'. Nabi kata balik. Sampai 4 kali Nabi tanya sahabat, dia ni gila? Hal bihi junun? Gila ke Ma'is bin Malik? Dah Rasulullah orang soleh, sembahyang dekat sah pertama, kaki Masjid Nabawi, bukan Masjid Seri Gombak. Faham tak faham ni? Tara level sahabat ini. Masjid Nabawi, imam dia Rasulullah, bukan main-main. Makmum Abu Bakar, Umar, semua ahli syurga tu. Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, ahli syurga. Minal mubasyirina bil jannah. Zaman Nabi ni. Allahu Akbar. Nabi tanya, hal bihi junun? Tak Rasulullah. Har syaribal khamar, adakah minum arak? Tak Rasulullah, kami cek dah mulut dia, kami cek tak bau arak. Sampai begitu sekali kan. Allahu Akbar. Apabila dia datang pergi balik, dia minta menyungguh-nyungguh, barulah dijatuhkan hukuman. Ini dipanggil takrir, tapi dengan keadaan yang sangat sukar. Begitu juga dengan cerita lain. Siapa? Juhaina. Dia dah kahwin, juga rejam. Juga dengan Salma Al-Ghamidiyah. Setiap kes ini dalam peristiwa yang berasingan. Manusia minta dihukum, hukuman pula mati. Dalam keadaan orang tak nampak. Orang curi selipar dekat Masjid Seri Gombak pun tak mengaku. Tiba-tiba orang berzina, hukuman dia tahu, hukuman bagi orang yang akhir balik ni dia faham, hukuman dia rejam sampai mati, dia mengaku pula. Salmah jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, aku dah berzina. Nabi kata balik. Datang lagi balik. Cukup 4 kali macam Ma'is punya kes. Nabi kata apa? Nabi kata, baik, tunggu engkau lahirkan anak. Berapa lama mengandung? 9 bulan, 9 hari. Ke mengandung 2 minggu. Lahir anak, datang lagi. Tengok kesungguhan orang. Sebab tu taubatan nasuha, selagi mana tanda-tanda orang yang bila kita akan bincang bab taubat nanti, tanda orang taubat dia Allah terima, antara tanda dia kata ulama, dia rasa masih berdosa. Kita minum arak, lepas tu menyesal, tinggal arak, solat, taubat 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita rasa dah habis dosa. Taubat nasuha itu, dia beri salam tu, habis salam menangis sampai mati.
habislah nerakalah, aku dah berdosa ya Allah, aku dah berdosa. Rasa bersalah, rasa masih berdosa, itulah tanda tak ada dosa. Tak faham ni? Saya pun tak faham. Nak sebutnya betapa taubatan nasuha. Dia rasa tak puas hati dengan pengakuan Nabi itu suruh balik. Lepas tu ada anak dah lahir, datang lagi. Rasulullah kata, susukan dulu. Datang lagi, ya Rasulullah, aku dah susukan. Nabi kata, ada orang jaga anak kamu. Dia cari babysitter. Barulah diuruskan dengan begitu payah. Dalam kes Juhaina, ketika direjam, Juhaina ada macam goyang-goyang, nak lari kan, nak lari, tapi tak bercakap. Ada seorang sahabat beritahu Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, kami tengok Juhaina tu macam nak lari-lari je. Nabi kata, kenapa kau tak lepaskan? Mungkin Juhaina nak tarik balik pengakuan dia. Sampai tahap itu hukum Allah. Kita kan, sahabat-sahabat kita ni, sama-sama kita ni, kita dengar benda tak baik, kita seronok mengumpat dia. Kalau ada benda aib, kita pula menjadi private investigator, penyiasat persendirian nak korek aib dia. Kalau kena kat dia, kita memadankan mukanya. Ini bukan sifat orang yang hatinya bersih. Sebab tu betul kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu nak tahu hati orang, tengok apa dia, perkataannya, penulisannya. Sebab kita takut bila kita mati nanti, ada orang dia suka fitnah dekat Facebook. Bila kita mati, fitnah kita tu terus berjalan. Dia menjadi dosa jariah. Ada orang tu meninggal, saya minta keluarga dia tutup. Keluarga dia kata apa? Kami tak tahu password akaun Facebook dia. Jadi fitnah itu dimakan oleh orang lain, dimakan oleh orang lain, disampaikan. Kita di alam barzakh agak-agak senang tak? Allahu Akbar. Sebab itu kita membincangkan masalah hati yang rumit. Tetapi hati ini boleh kita bersihkan dengan cara tazkiyatun nafs. Dan kitab ini kita dah pada mukadimah dia, dan juga beberapa ayat yang saya ambil itu tadi sebagai insya-Allah sebagai perkongsian kita. Mudah-mudahan ada kebaikan. Dan sahabat-sahabat yang berada dalam page geng Ustaz Cerita Kat Ulama petang ni pun alhamdulillah dekat 200 dalam keadaan dah petang-petang waktu mengantuk, khusyuk tawaduk terduduk ni kan. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kalau ada perbincangan boleh kita ni, sekarang saya pun terpaksa pergi mana sesuai lah masa dia 3 petang pagi Jumaat ni sekarang lewat. Kalau macam 2.30 tu rushing sangat. Maknanya kalau 3 petang tu just nice lah. 3 petang sampai pukul 4. Kemudian asal lah ni pun dekat-dekat pukul 5. Jadi maknanya agak sesuai lah. Kan, kalau tak ada, saya nak membacakan sedikit. Untuk sama biasa hujung ni kita akan baca doa untuk sahabat-sahabat kita. Saya selalu sebut pada sahabat-sahabat saya yang duduk dalam broadcast, broadcast list dalam handphone saya, dalam media sosial, untuk sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara khususnya juga hari Isnin ni kan, SPM akan bermula kan. Jadi kita berdoa mudah-mudahan Allah permudahkan seluruh anak cucu zuriat keturunan kita dipermudahkan dengan peperiksaan. Kalau tak ada, saya nak bacalah permintaan hajat ni. Ada sahabat-sahabat. Okey. Okey. Yang lain semua alhamdulillah sahabat-sahabat dalam ni. Cuma insya-Allah list untuk doa kita daripada pihak pengurusan ialah mudah-mudahan Allah kentalkan hati dan kuatkan semangat untuk umat Islam dalam mengharungi secara umumnya ujian COVID-19, termasuk mereka yang telah membantu berinfak kepada Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Seri Gombak ni. Jadi pertama, teguhkan pegangan kita semua kepada Allah, Rasul dan Al-Quran. Diangkat dari segala kesakitan, dikeluarkan dari segala kesempitan, dibukakan jalan untuk segala kebuntuan, dan dikurniakan nur hidayah dan taufik dari segala kegelapan.
Allah mudahkan urusan pengumpulan dana. Saya dipahamkan sedang mengumpul untuk membeli tanah, projek kompleks Mahat Tafizain Fatimah Az-Zahra. Disampaikan segala bentuk bantuan Allah melalui pelbagai arah dan cara, insya-Allah. Yang terakhir, yang keempat, khusus buat penginfak ini, untuk mendapat zuriat, ampun doa silam, keyakinan mereka dunia akhirat, mudahkan ada yang hendak bersalin, jadikan anak-anak mereka hafiz, hafizah, alim, alimah, alim ulama, dan ada yang tengah menderita sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan sahabat-sahabat kita. Sebab itu ada yang mengeluh, dia kata pagi tadi, kenapa Ustaz kita tidak sempurna? Manusia Allah ciptakan memang untuk tidak sempurna, sebab itu seni ciptaan dia. Makhluk yang sempurna dah ada dah, malaikat. Malaikat tu satu design dari Allah, seni dia sempurna. Dan satu lagi seni Allah ciptakan manusia ni, manusia tidak sempurna. Tetapi kena ingat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia itu, kalau dia pandai memposisikan dirinya, dia lebih tinggi dari malaikat. Tapi kalau dia salah memahami hakikat dirinya, ulaika kal an'am bal hum adall. Dia lebih rendah daripada haiwan, lebih rendah daripada apa yang kita bayangkan atas muka bumi, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapat berdoa, insya-Allah, khususan di Aziniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa fi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha fi yawmina hadha fi jam'ina hadha dhanban ila ghafarta wa la hamman ila farajta wa la maridan ila shafaita wa la aiban ila satarta wa la haqqan ila a'laita wa la batilan ila azhakta wa la taghiyan ila khazalta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya Allah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya Allah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami ya Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu. Janganlah Engkau pandang kami ya Allah dengan pandangan kemurkaan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami yang banyak ya Allah. Siapa yang dapat mengampunkan dosa kami kalau bukan Engkau ya Allah? Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami. Ampunkan dosa ibu yang telah mengorbankan nyawanya melahirkan kami. Ampunkan dosa ayah yang telah membanting tulang empat keratnya membesar dan mendidik kami. Ampunkanlah kedua-duanya. Angkatlah azab kubur kedua-duanya. Engkau lapangkan kubur kedua-duanya. Jadikan kami anak-anak ya Allah yang membawa kebahagiaan kepada kedua-duanya. Jangan Kau jadikan kami ya Allah wa na'udzubillah anak-anak ya Allah yang menolak kedua orang ibu bapa kami ya Allah ke jurang api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa suami kami ya Allah. Suami yang banyak berkorban ya Allah, berkorban membina keluarga kami ya Allah. Ampunkan dosa isteri kami ya Allah. Isteri yang banyak bersusah payah bersama kami ya Allah.
Ampunkan dosa anak-anak kami, ya Allah. Terkadang anak-anak kami jauh daripada-Mu, ya Allah. Lembutkan hatinya agar dapat rujuk balik kepada-Mu, ya Allah. Ampunkan dosa adik-beradik kami, sahabat jiran-jiran kami. Ampunkan dosa, ya Allah, tok-tok guru kami, para alim ulama kami, ya Allah, yang tidak jemu-jemu membimbing kami, ya Allah, kepada jalan kebenaran. Tanpa ulama-ulama kami, ya Allah, kami menjadi binatang, ya Allah. Kami tidak ada arah tujuan, ya Allah. Jadikan anak cucu zuriat keturunan kami, ya Allah, anak-anak yang soleh dan soleha, beriman dan bertakwa, mendirikan solat, menutup aurat, tahu membaca Al-Quran. Anak-anak yang boleh memandi, mengkafan, mendirikan solat jenazah untuk kami. Anak yang boleh mengusung keranda kami ke kubur, ya Allah. Anak yang boleh membisik ke telinga kami kalimah la ilaha illallah ketika kami sedang sakratul maut, ketika kami sedang nazak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau uji kami, ya Allah. Kalau Kau uji kami, ya Allah, Kau akan buka kelemahan kami. Kau akan koyakkan tabir-tabir kelemahan kami. Kemuncaknya nanti Kau akan azab kami. Ya Allah, kami tidak takut wabak-Mu, ya Allah. Yang kami lebih takut Engkau tak ampunkan dosa kami, ya Allah. Apabila kami mati meninggalkan dunia ini, ke mana kami nak pergi dengan dosa kami yang banyak, ya Allah, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.